Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu saya Cikgu Umaira. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan matematik tingkatan 4 bab 9 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Subtopik 9.3 peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Standard pembelajaran mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi bagaimana mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif? Jadi secara umumnya rumus penambahan kebarangkalian ialah kebarangkalian berlaku peristiwa A atau B adalah bersamaan kebarangkalian peristiwa A tambah kebarangkalian berlaku peristiwa B. Atau kebarangkalian berlaku peristiwa A atau B adalah bersamaan dengan kebarangkalian berlaku peristiwa A ditambah dengan kebarangkalian berlaku peristiwa B juga perlu ditolak dengan kebarangkalian berlaku peristiwa A dan B. Jadi bila kita akan gunakan kedua-dua rumus ini, apakah yang membezakan kedua-dua rumus ini? Jadi untuk pengetahuan semua, untuk peristiwa A dan B, sekiranya peristiwa A dan B adalah tidak saling eksklusif, jadi untuk tidak saling eksklusif, kita dah bincangkan pada video sebelum ini, bermakna secara gambar rajah Venn-nya ada terdapat kawasan persilangan. Jadi untuk kita dapatkan hasil kebarangkalian peristiwa A tambah peristiwa B, peristiwa A atau berlaku peristiwa B, kita akan menggunakan rumus PA tambah PB tolak PA dan B. Jadi untuk situasi yang kedua iaitu peristiwa A dan B saling eksklusif. Jadi saling eksklusif di sini menunjukkan tiada kawasan persilangan. Sekiranya kita wakilkan secara gambar rajah Venn ataupun kita tahu A dan B tidak berlaku serentak atau berlaku bersama, bermakna untuk dapatkan hasil kebarangkalian berlaku peristiwa A atau B, rumusnya adalah PA tambah PB. Jadi selepas ini kita akan lihat contoh soalan. Jadi kita lihat soalan contoh 7, gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan hubungan antara set semesta A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung. Jadi kita lihat soalan A untuk mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5 dan soalan B mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Jadi kita lihat soalan A dulu, mendapat satu nombor genap. Jadi kita lihat dekat gambar rajah Venn. Okey, set mendapat nombor genap adalah set A. Jadi cikgu lorekkan set A. Jadi bermakna soalan ini adalah mewakili set A atau diwakili oleh simbol kesatuan nombor gandaan 5. Jadi kita lihat pada gambar rajah Venn. Okey, set B adalah diwakili oleh nombor gandaan 5. Jadi kita akan tentu sahkan rumus kebarangkalian bagi kebarangkalian berlaku peristiwa A atau B. Jadi secara umumnya kita tahu kebarangkalian berlaku peristiwa A atau B adalah bersamaan dengan bilangan unsur A atau B. Okay, A kesatuan B dibahagi dengan bilangan unsur di dalam ruang sampel. Jadi kita lihat, kita tahu apabila simbol kesatuan kawasan berlorek kita akan ambil semua. Jadi kita tak padam mana-mana kawasan. Jadi NA kesatuan B, bilangan unsur dalam A dan B kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan bilangan NS iaitu ruang sampel kita kira dalam set semesta ada berapa jumlah sampel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita dapat hasilnya adalah 9. Jadi disebabkan kita nak menentu sahkan rumus kebarangkalian tadi, kita tahu untuk untuk peristiwa kita lihat kedua-dua set ini tiada kawasan persilangan. Jadi bila tiada kawasan persilangan menunjukkan peristiwa A dan B di sini adalah saling eksklusif. Jadi rumus penambahan kebarangkalian untuk peristiwa saling eksklusif kita akan menggunakan rumus
PA tambah PB. Jadi kita lihat PA adalah kebarangkalian berlaku peristiwa A. Rumus umumnya adalah bilangan unsur dalam A bahagi bilangan unsur dalam ruang sampel. Ditambah dengan PB adalah bilangan unsur dalam set B dibahagi dengan ruang sampel, bilangan unsur ruang sampel. Jadi kita lihat berapa unsur dalam set A, kita kira 1, 2, 3, 4. Dan ruang sampel kita ada 9. Kita dah tentukan awal tadi. Tambah bilangan unsur dalam set B hanya ada 1. Bilangan unsur dalam set semesta juga ada 9. Jadi kita dapat hasil tambah 4/9 tambah 1/9 adalah 5/9. Jadi kita nampak ni sama. Jadi secara kesimpulannya, terbukti bahawa rumus kebarangkalian A atau B adalah bersamaan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B, di mana A dan B adalah peristiwa yang tidak saling eksklusif. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan A. Seterusnya kita akan bincangkan pula soalan B. Jadi soalan B, kita nak tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa bergabung mendapat satu nombor genap. Jadi nombor genap tadi kita dah tahu adalah peristiwa A kerana kita dah bincangkan yang sama pada soalan A tadi. Atau kita tahu simbol kesatuan nombor perdana. Jadi kita lihat pada gambar rajah Venn kita, set manakah yang diwakili oleh nombor perdana? Nombor perdana adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kita dapat itu diwakilkan oleh set C. Jadi kita lorekkan set C. Jadi ini menunjukkan kita akan tentu sahkan rumus bagi A atau set C. Jadi secara umumnya kita tahu kebarangkalian berlaku peristiwa A atau C, rumusnya adalah bilangan unsur peristiwa A atau C bahagi bilangan unsur dalam ruang sampel. Jadi A atau C diwakili oleh semua kawasan berlorek kerana kita tahu atau simbol kesatuan kita tak akan padam mana-mana kawasan berlorek. Jadi kita kira ada berapa unsur dalam kawasan berlorek kita semua tanpa mengira warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita ada 7 unsur dan berapa ruang sampel kita dah bincangkan tadi adalah 7/9. Jadi kita lihat pada gambar rajah set A dan set C kita ada kawasan pertindihan. Jadi cikgu tak nak contoh di sini, nanti kita nampak macam berlorek pula. Jadi ada kawasan persilangan. Jadi kita lihat ini kawasan persilangan. Okey, menunjukkan ini adalah peristiwa. Okey, bila ada kawasan persilangan, peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, jadi sebentar tadi kita dah bincangkan untuk dapatkan hasil tambah kebarangkalian A, set A dan C sekiranya melibatkan kawasan persilangan iaitu melibatkan A dan C tidak saling eksklusif, maka rumusnya adalah kebarangkalian berlaku peristiwa A tambah dengan kebarangkalian berlaku peristiwa C juga perlu ditolak dengan kebarangkalian berlaku peristiwa A persilangan C. Jadi di sini secara umum kita tahu PA rumusnya adalah NA over NS. Dan kita tahu PC adalah NC over NS. Dan kita tahu juga PA persilangan C adalah NA persilangan C bahagi NS. Jadi kita masukkan ke semua nilai di sini. Bilangan unsur dalam set A 1, 2, 3, 4. Bilangan ruang sampel kita telah bincangkan 9. Tolak NC bilangan unsur dalam set C kita kira 1, 2, 3, 4 juga 4. Okey, ni bukan tolak ya, ni tambah. Nampak ni tambah. Okey, jadi tambah ruang sampel kita tadi ada 9. Tolak bilangan unsur A kesatuan
A persilangan C, bermaksud unsur sepunya A dan C yang ada kawasan berlorek warna biru dan merah, iaitu di kawasan ini kita ada unsurnya ada dua, unsurnya dua, bermakna ada satu unsur, iaitu 1/9. Jadi 4/9 tambah 4/9, 8/9, tolak 1/9, kita dapat 7/9. Jadi kita perhatikan di sini, okey, hasil kedua-duanya kita memperoleh jawapan yang sama, iaitu 7/9. Maka terbuktilah rumus kita tadi, iaitu kebarangkalian A atau C adalah kebarangkalian A ditambah kebarangkalian C tolak kebarangkalian A persilangan C bagi A dan C yang tidak saling eksklusif. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan contoh 7A dan B. Contoh 8, muka surat 257. 8 kepingkat berlabel dengan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak itu. A ialah peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar dari 8. B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi di sini kita ada soalan A, B dan C. Jadi kita akan bincangkan A terlebih dahulu. Jadi ini adalah set semestanya, iaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Jadi kita lihat A ialah peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. Jadi kita senaraikan. Jadi kita lihat soalan minta kita tentu sahkan rumus dengan cara menyenaraikan kesudahan yang mungkin. Jadi kita tak lukis gambar rajah van di sini. Jadi A adalah nombor yang besar daripada 8 di sini, iaitu 9, 10 dan 11. B ialah peristiwa mendapat nombor perdana. Jadi kita lihat pada set semesta kita, nombor perdana 5, kita senaraikan 5, diikuti 7. Okey, 9 bukan nombor perdana, juga 11. Okey, dan C ialah peristiwa mendapat nombor genap. Jadi kita senaraikan set C adalah 4, 6, 8 dan 10. Jadi kita nak tentu sahkan rumus kita yang pertama, iaitu PA atau B. Jadi kita tahu PA atau B rumusnya adalah PA atau B bersamaan NA atau B bahagi NS. Jadi di sini kita perlu senaraikan set A kesatuan set B. Jadi kita tahu A kesatuan B, kita akan senaraikan semua unsur A dan B, iaitu kita dapat 5, 7. Okey, selepas tu kita ada 9. Okey, kita akan susun ikut urutan 10 dan 11. Jadi kita menggunakan kaedah dengan menyenaraikan semua kesudahan seperti diminta oleh soalan. Jadi di sini kita dapati bilangan unsur A atau B, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Bahagi bilangan dalam ruang sampel, iaitu dalam set semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita dapat 5/8. Jadi kita nak tentu sahkan rumus kebarangkalian. Jadi kita kena perhatikan dulu A dan B ada tak unsur sepunya. Jadi kita lihat A dan B, okey, ada tak unsur sepunya. Jadi cikgu tukar color terlebih dahulu di sini. Kita dapati unsur sepunyanya adalah 11. Jadi kita ada unsur sepunya iaitu 11. Jadi bila ada unsur sepunya, menunjukkan kita akan menggunakan rumus kebarangkalian untuk dapatkan kebarangkalian A atau B. Kebarangkalian A tambah kebarangkalian B
dan juga kita akan tolak kebarangkalian A persilangan B. Jadi kita sedia maklum PA kita adalah NA over NS, PB kita adalah NB over NS, dan PA persilangan B adalah NA persilangan B bahagi NS. Jadi NA kita lihat tadi dalam set A ada berapa unsur? Ada 3. Dan ruang sampel tadi kita dah kira iaitu ada 8. Okey, ditambah dengan NB, NB kita juga ada 3. Okey, bahagi ruang sampel juga 8. Dan A persilangan B kita ada 1 unsur. Jadi tolak 1/8. Jadi 3/8 tambah 3/8 tolak 1/8, kita akan dapat 5/8. Jadi kita perhatikan di sini formula ini jawapannya adalah sama dengan pengiraan yang pertama sebentar tadi. Jadi terbuktilah rumus kebarangkalian A atau B bersamaan dengan PA tambah PB tolak PA persilangan B. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan A. Kita teruskan dengan soalan B dan C. Jadi untuk soalan B iaitu kita nak cari P A kesatuan C. Jadi kita kena cari terlebih dahulu. Kita tahu rumusnya adalah bilangan unsur A kesatuan C bahagi dengan bilangan ruang sampel. Jadi kita senaraikan terlebih dahulu set A kesatuan set C. Jadi kita bandingkan A dan C. Okey, jadi kita akan senaraikan semua A dalam A dan C untuk mewakili A kesatuan C, iaitu kita ada 4, 6, 8, 9, 10 dan 11. Jadi untuk ini kita dah dapat kebarangkalian A atau C menggunakan rumus yang asas, iaitu NA kesatuan C bahagi NS. A kesatuan C nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dah bilangan ruang sampelnya kita telah bincangkan, iaitu 8. Jadi sebelum kita menentukan rumus penambahan kebarangkalian, kita perlu lihat A kesatuan C ada tak unsur sepunya di antara set peristiwa A dan C. Jadi kita lihat A dan C, peristiwa sepunyanya adalah 10. Kita lihat A ada 10, C juga ada 10. Jadi ini menunjukkan kita ada unsur yang mewakili A persilangan C, iaitu 10. Jadi untuk kita dapatkan penambahan kebarangkalian, bermakna kita perlu guna rumus kebarangkalian peristiwa A tambah kebarangkalian peristiwa C tolak dengan kebarangkalian peristiwa A persilangan C. Jadi kita dah tahu rumusnya adalah NA over NS tambah NC tolak NC per NS tolak NA persilangan C over NS. Jadi kita masukkan nilai. Set A kita ada 3, ruang sampel kita ada 8, ditambah dengan set C kita ada 1, 2, 3, 4, ada 4 unsur, jadi iaitu 4/8, ditolak dengan ada 1 unsur di sini, iaitu 1/8. Jadi 3 tambah 4, 7 tolak 1, hasilnya adalah 6/8. Jadi kita dapati kedua-dua langkah pengiraan menghasilkan jawapan yang sama, iaitu 6/8. Maka hal ini membuktikan bahawa rumus PA kesatuan C adalah bersamaan PA tambah PC tolak PA persilangan C. Jadi ini adalah hasil penyelesaian untuk soalan B. Seterusnya kita akan bincangkan pula soalan C. Jadi untuk soalan C, kita tahu soalannya adalah PB atau adalah kesatuan C. Jadi bermakna kita perlu senaraikan terlebih dahulu unsur B atau C. Jadi kita senaraikan dulu unsur B kesatuan C, iaitu semua unsur dalam set B dan set C. Jadi kesemuanya adalah 4,
Kita ada 5, kita akan susun ikut turutan yang cantik. Kita ada 6 dulu dalam seksi. 7, 8, 10 dan 11. Jadi di sini kita tahu rumus asasnya adalah bilangan unsur dalam set B bahagi bilangan unsur dalam set D atau C bahagi bilangan unsur dalam ruang sampel. Jadi kita dah cari unsur-unsur dalam B kesatuan C, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kesemua ruang sampel tadi kita telah tentukan iaitu 8. Jadi kita dah dapat 7/8. Jadi sebelum kita mencari rumus penambahan kebarangkalian bagi set B dan set C, kita perlu kenal pasti terlebih dahulu ada tak unsur sepunya bagi set B dan set C, iaitu B persilangan C. Jadi kita bandingkan B dan C, kita dapati tiada unsur sepunya, iaitu B persilangan C adalah set kosong. Jadi bermaksud rumus penambahan kebarangkalian set B dan set C adalah PB tambah PC, iaitu bersamaan dengan NB bahagi NS tambah NC bahagi NS. Jadi berapa unsur B kita? Ada 3. Kita masukkan nilai 3, ruang sampel kita ada 8, tambah bilangan unsur dalam seksi 1, 2, 3, 4, ada 4, per ruang sampel juga 8, hasilnya adalah 7/8. Jadi kita dapati kedua-dua rumus menghasilkan jawapan yang sama. Maka terbukti kebarangkalian B atau C adalah PB tambah PC. Jadi kita telah membincangkan kesemua soalan, kesemua jawapan bagi soalan dalam contoh 8. Setakat itu saja video pada kali ini. Saya harap video ini dapat membantu anda dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa salin eksklusif dan peristiwa tidak salin eksklusif. Sama ada kita menggunakan gambar rajah Venn atau dengan cara menyenaraikan unsur. Setakat itu saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini memberi manfaat kepada semua yang memerlukannya. Saya sudahi dengan ucapan sekian. Terima kasih.